Pagi hari segala sedosa. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia kali ini? Bersiaran bersama dengan saya dan juga Halna Pahlavi. Pagi yang cukup indah diwarnai dengan warna hijau. Hijau-hijau apa ni? Hijau bolehlah, warna-warna hijau. Ya, hijau Dia macam sage green, itu macam dark green. Dark green, tapi warna hijau jugalah. Tapi dalam masa sama juga, pagi ni mungkin ada yang kurang bersemangat sedikit macam saya. Sebab Kenapa? suasana mendung pagi ni pun renyai-renyai dan hujan. Kan. Biasalah kita kalau waktu hujan, renyai ni lebih suka duduk pada di atas katil dan tidur. Tapi tak boleh. Tapi Kerja tetap kena kerja. anda semua, demi semua rakyat Malaysia yang sedang menonton, kami bawakan kepada anda beberapa informasi yang ingin kami kongsikan kepada anda, terutamanya daripada portal bernama Hidup. Kita kena terus semangat. Betul. Daripada masa yang sama juga ni, dia sebab suhu pun tengah panas sepatutnya. Walaupunlah hujan dan juga sejuk macam tu kan. Tapi sebenarnya suhu di Malaysia ni agak panas sikit. Macam-macam situasi berlaku dan hari pun banyak jangkaan-jangkaan teka-teki akan berlaku. Tapi kita nantikan sajalah jawapannya daripada rakan-rakan kita di bernama nanti, apakah ada berita-berita kabar-kabar yang seperti diteka-tekikan itu betul ataupun tidak. Tapi jangan buat spekulasi lagi. Nanti saja keputusan rasmi itu akan diumumkan bila masa saja. Dan kita nak terus balik tentang apa yang berlaku semalam. Seperti setiap malam, sekarang ini sudah pun berlangsung berkaitan tentang Dewan Rakyat sedang pun bersidang bagi mesyuarat ketiga penggal ke-14 berkaitan tentang banyak perihal lah diutarakan. Antara yang menarik berkaitan tentang ni, Dewan Rakyat telah pun meluluskan pindaan akta kualiti alam sekeliling, satu pindaan yang mendapat vote ataupun undian sebulat suara. Ini cukup bagus kerana berlatar belakang kepada menjaga kualiti alam sekitar kita apabila satu pindaan dilakukan bagi memberikan penalti lebih tinggi lagi sehingga nilai maksima 10 juta ringgit. Nilai itu mungkin orang cakap kenapa besar sangat? Sebab kos mengurus bencana yang dilakukan oleh mereka dari pihak industri ini terlalu tinggi. Kita nak bersihkan sungai, kita nak buat test, kita nak sediakan air, tangki bersih kepada penduduk dan sebagainya. Ia mengambil begitu kos yang sangat tinggi, masa yang sangat banyak dan sumber manusia dan juga sumber aset-aset yang begitu tinggi. Itu kenapa denda itu dinaikkan, penalti itu dinaikkan. Betul, kepada boleh sebenarnya lagi tinggi lagi bagus. Betul. Sebab kalau kan di Johor dahulu, ingat Sungai Kim Kim dekat 6 juta kos untuk membersihkan yang semula. Kalau lagi tinggi lagi memang kita sokong sangat lah supaya aktiviti pencemaran alam ini. Yelah, alam ni dah banyak bagi jasa kepada kita. Jadi kalau kita mencemarkan alam, saya kira berdosa yang paling besar sekali. Betul. Dan saya kira juga proses pembersihan sungai itu sendiri bukan satu proses yang sekali buat dah. Betul. Dia kena berterusan, pasir itu perlu dibersihkan dan sebagainya. So itu kenapa penalti itu dinaikkan. Baiklah, ini pula cerita dari Ipoh di mana kampung, sebuah kampung rancangan perkampungan tersusun RPT di Cempur Ipoh telah pun mengalami banjir kilat, dan ia adalah satu banjir kilat yang tidak pernah disangka-sangka sejak tempoh 30 tahun yang lalu. Ada antara suri rumah penduduk di sana mengatakan bahawa dia menyedari keadaan tersebut selepas menunaikan solat maghrib, tiba-tiba air masuk melalui celah-celahan pintu dan dengan begitu cepat dah sampai ke paras lutut. Dan ada juga yang berkatakan sepanjang 30 tahun mereka di sana tak pernah lagi berlakunya banjir kilat, dan mereka sebenarnya tak tahu nak buat apa sebab satu tak ada pengalaman, satu lagi tak ada ilmu orang kata menghadapi situasi banjir. Dan ada antara mereka yang cepat berfikir dan sebagainya, sempatlah meletakkan semua dokumen-dokumen yang penting di tempat-tempat yang tinggi kerana paras air itu naik begitu tinggi. Dan mereka sebelum mereka dipindahkan ke PPS pada dalam pukul 10 malam macam tu, air dah naik dengan begitu tinggi. Ini merisaukan kita kerana kes ini kalau disebut tadi sepanjang 30 tahun lepas tak pernah terjadi dan kembali semula, dan jangkaan-jangkaan kita kepada tempat lain agak merisaukan dan merumitkan. Jadi kena sentiasa berjaga-jaga. Paling penting dokumen-dokumen penting itu sentiasalah disiap-siagakan. Sekarang ni dah boleh dah pack siap-siap. Kalau ada kebangkalian dalam masa sama juga, bila dapat amaran daripada pihak berwajib untuk pindah, tolonglah pindah. Cepat-cepat pindah. Dan mungkin
ada tips juga untuk mereka yang lebih orang kata tech savvy. Anda boleh scan semua dokumen anda, masukkan dalam upload dalam betul cloud. PDF ke dalam cloud Betul. ke, dan ini boleh memudahkan letak je dalam urusan. Google Drive and everything. Ia akan saya kira satu tempat yang selamat untuk kita sediakan dokumen-dokumen ini. Itu betul Banci. Ni pula berkaitan tentang cuti. Kita orang Malaysia memang suka cuti. Dapat cuti lagi ni. Sambung 3 hari sampai ke hari Isnin bersempena dengan Maulid Rasul, yang mana dijangkakan pula cuti dah menarik dah seronok dah. Tapi yang agak kurang menyeronokkan, kesesakan lalu lintas. Okey, ini jangkaan daripada PLAS sendiri bahawasanya sebanyak 1.9 juta kenderaan dijangka akan bukan mengunjungi lah, berada di atas jalan raya, khusus lebuh raya sepanjang hujung minggu ini selama 3 hari, disebabkan kerana cuti Maulid Rasul yang jatuh pada hari Ahad dan disambung kepada hari Isnin. Dan saya tengok kebanyakan negeri mengambil cuti Maulid Rasul ni. Jadi ini jadi plan nak balik, jadi balik. Saya memang takkan ke mana-mana lah sebab satu, memang tak nak menempuh jam-jam ni, dan dua, tak apalah saya duduk kat rumah rehat, bertenang. So PLAS juga berkata bahawa kenderaan ini dah kembali kepada kadar pre-pandemik. Kalau dulu pre-pandemik 1.7 juta dan kenderaan, sekarang ni bila kita beralih ke endemik 1.9 juta. Dan masa sama juga untuk mengelakkan masalah yang berlaku di jalan raya, khususnya berkaitan dengan di kawasan tempat tol. Nak bayar tol ni kan, pastikan e-wallet, Touch and Go semua dah kena perfect. Dah letaklah top up sebanyak mana yang boleh. Pastikan ia tidak berlaku kesesakan. Dan masa sama kalau ada nak merancang perjalanan itu, kalau boleh dapatkanlah maklumat secara lebih lanjut melalui www.plus.com.my. Selain itu juga boleh melalui Facebook dan juga Twitter @plustraffic. Itu adalah berkaitan tentang situasi yang akan berlaku pada hujung minggu ini, dan banyak peristiwa-peristiwa yang akan tercatat bermula mungkin daripada hari ini kemungkinan kan. Tapi apapun, tunggu sajalah keputusannya daripada pihak berwajib dan juga pihak yang mempunyai autoriti tersebut. Kita nak beralih pula ke ramalan cuaca. Ke hujan lagi. Sediakan payung sebelum hujan. Betul. Jom kita tengok hujan ke tak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita mulakan dengan laporan utama berita. Seorang pekerja ladang warga India terlepas tali gantung setelah Mahkamah Rayuan menggantikan hukuman mati kerana membunuh rakan sekerja pada 2018 kepada hukuman penjara 14 tahun selepas mengaku bersalah atas dakwaan membunuh tanpa niat. Ini berikutan selepas pihak pendakwaan menerima representasi S. Rajendran 55 untuk meminda pertuduhan membunuh kepada membunuh tanpa niat. Panel 3 hakim terdiri daripada Hakim Datuk Seri Kamaluddin Muhammad Said, Datuk Nordin Hassan dan Datuk Hashim Hamzah memerintahkan Rajendran memulakan hukuman penjara mulai tarikh tangkapan pada 17 April 2018. Rajendran pada mulanya dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Temerloh tahun lalu selepas didapati bersalah membunuh P. Ramunaidu, seorang buruh di ladang kelapa sawit berhampiran sebuah rumah di Simpang Kampung Awah, Jalan Maran, Marah Pahang antara 11.10 malam hingga 11.30 malam pada 6 April 2018. Dalam mitigasi, peguamnya Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu berkata, trend hukuman bagi kesalahan mengikut Seksyen 304-A Kanun Keseksaan adalah antara 12 hingga 20 tahun. Baljit Singh berhujah bahawa anak guamnya yang juga bekerja di ladang kelapa sawit telah diprovokasi oleh si mati sambil menambah bahawa Rajendran tidak mempunyai sabitan lampau dan merupakan pesalah kali pertama. Mengikut fakta kes, Rajendran sedang tidur apabila si mati menarik kakinya menyebabkan dia terjatuh dari katil. Si mati kemudian menyerangnya dengan menampar dan memukul serta memarahinya dengan kata-kata yang menyinggung perasaan.
Rajendran merayu si mati untuk berhenti tetapi tidak diendahkan oleh si mati yang kemudiannya mengambil sebatang besi dan memukul kepala dan dada tertuduh sebelum Rajendran kemudian melawan dan secara spontan menetak si mati dengan sebilah parang. Timbalan Pendakwa Raya, K. Manggai, memohon mahkamah supaya menjatuhkan hukuman penjara antara 15 hingga 18 tahun. Dewan Undangan Negeri Dondi Selangor Negeri 9 dan Pulau Pinang hanya akan dibubarkan tahun depan iaitu pada 1 tarikh yang akan diumum kelak. Perkara itu dimaklumkan Majlis Presiden Pakatan Harapan PH dalam satu penyataan dan keputusan itu diperoleh menerusi perbincangan dengan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow semalam. Sementara itu, pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendirian pemimpin di ketiga-tiga negeri itu demi menumpukan perhatian menangani banjir dan meringankan beban mangsa yang terpaksa berdepan bencana itu. Datuk Seri Anwar bertegas negeri berkenaan tidak akan mengadakan pilihan raya sehingga selesai isu banjir dijangka Februari dan Mac. Kenyataan Majlis Presiden PH berkenaan dikeluarkan secara bersama oleh Datuk Seri Anwar yang juga Presiden PKR, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau UPKO, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan PH bersetuju menggunakan logo baharu, namun gabungan itu akan menggunakan logo lama untuk pilihan raya akan datang sekiranya diadakan dalam masa terdekat kerana kesukaran melibatkan logistik. Berkenaan perkembangan penyertaan Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA dalam PH, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu masih dalam perbincangan. Kementerian Kerja Raya menyasarkan untuk memperkenalkan sistem kutipan tol tanpa henti yang dikenali sebagai aliran bebas pelbagai lorong menjelang 2025 dalam usaha mengurangkan kesesakan di Plaza Tol. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata cadangan tersebut telah mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Dengan pelaksanaan aliran bebas pelbagai lorong, kenderaan tidak perlu berhenti untuk membayar tol dan tiada palang tol. Datuk Seri Fadilah berkata rundingan bersama semua syarikat konsesi tol mengenai bagaimana ia akan dilaksanakan supaya dapat memberi kemudahan kepada pengguna lebuh raya. Aliran bebas pelbagai lorong merupakan antara inisiatif di bawah rancangan Induk Sistem Pengangkutan Pintar atau ITS 2019 hingga 2023 KKR yang dibangunkan bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya dan memacu pembangunan aplikasi ITS di negara ini. Kementerian Kerja Raya juga telah memulakan proses membangunkan penimbang berat kenderaan bagi mengesan lori lebih muatan yang boleh menjadi punca kesesakan dan kerosakan jalan raya. Beliau berkata ia bagi mengesan had muatan secara automatik dan tindakan undang-undang akan terus dikenakan kepada syarikat lori tersebut. Kementerian Kerja Raya akan memfokuskan isu keselamatan jalan raya seperti yang dibincangkan pada persidangan dunia ITS kali ke-28 dari 19 hingga 22 September lepas di Los Angeles, Amerika Syarikat. Sekian dari Bilik Berita, saya Nur Nisam Sila Osman. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, bersempena dengan bajet 2023 yang akan dibentangkan insyaAllah hari esok, sahabat biasanya dalam pukul 4 macam tu. Semalam pun telah pun dipersembahkan juga kepada Yang di-Pertuan Agong berkaitan tentang keadaan kedudukan ekonomi negara dan sebagainya. Dan pastinya minit-minit akhir ini adalah masih lagi ada harapan-harapan yang diinginkan oleh rakyat Malaysia, keluarga Malaysia supaya mereka ini apa yang mereka inginkan kesejahteraan mereka dapat dimasukkan insyaAllah. Dan hari ini kita bercakap tentang perkara ini di Last Lap. Kita panggilkan Last Lap.
Lagi beberapa jam lagi sebelum kita masuk kepada pembentangan bajet. Kita akan bersama dengan Dr. Diana Abdul Wahab, seorang pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi daripada Universiti Melaya, juga teknologis Muhammad Didi Hendra Shah Nur Harashid yang merupakan Presiden Pertubuhan Industri Forward Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang kepada kedua-duanya sekali. Waalaikumsalam. Ada harapan lagi ingin dimasukkan dalam bajet? InsyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga Menteri Kewangan sedang mendengar dan menyaksikan ketika ini. Okey, baik. Kita nak soalan yang pertama lah kita nak tanya, dengan keadaan kita, dengan kos sara hidup yang semakin tinggi, dengan beban-beban yang terpaksa kita lalui dan sebagainya, bagaimana doktor sendiri dan juga teknologis Didi melihat kos sara hidup ini selaras dengan pembentangan bajet 2023 esok? Macam mana? Okey. Cik Didi Okey. nak mulakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang amat mencabar. Kan? Semakin hari kita lihat keadaan ekonomi kita semakin mencabar. Cuma pendapat saya lah, kita kena gandakan usaha kita lah. Maksudnya masyarakat, rakyat, kan? Mesti menggandakan usaha. Kalau kita tengok dengan keadaan sekarang di mana foreign workers pun kurang dalam negara kita, sebenarnya peluang pekerjaan itu terlalu banyak. Cuma kita kena mengambil peluang atas kekurangan tersebut untuk mengisi kekurangan tersebut. Namun pekerjaan-pekerjaan yang ada tu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang mencabar juga. Jadi kita kena siapkan kita punya mental, kita punya fizikal untuk mengisi kelompongan itulah. Dr. Diana pula bagaimana? Okey, kalau kita tengok pada keadaan ekonomi dunia sekarang kan, berita hari-hari yang kita baca ni ada juga yang merisaukan keadaan ekonomi di mana Bank Dunia sedang menaikkan faedah untuk melawan inflasi. Dan kalau kita tengok di negara kita sendiri disebabkan ada banyak faktor sebenarnya, disebabkan pandemik dan juga disebabkan oleh peperangan di antara Rusia dan Ukraine yang telah meningkatkan harga barang. Jadi kos sara hidup memang semakin meningkat. Daripada hari ke hari memang semakin meningkat. So dekat sini sebagai orang yang datang daripada background statistik saya suka dengan numbers. So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita lihat kepada berapakah yang kita perlu untuk meneruskan kehidupan yang orang kata standard way of living, bukannya di bawah poverty. Kalau kita tengok pada poverty line index, kita tahu gaji di bawah RM2,208. Saya rasa kalau saya tak silap ini adalah data daripada tahun 2019. Dan kalau kita tengok pada belanjawanku, untuk mendapatkan standard way of living ni bagi yang single adalah RM2,490. Yang mana ini adalah sebenarnya RM200 lebih daripada poverty line index. Tapi bila kita tengok income pula, ini data yang saya dapat daripada Department of Statistics Malaysia. Kalau kita tengok pada median income, median ni maknanya 50% dan ke atas. Maknanya kalau kita tengok 50% dan ke atas penduduk di Malaysia ni mendapatkan gaji sebanyak RM2,438. Okey, dan di kawasan rural pula ataupun kawasan di luar bandar adalah sangat bawah daripada itu RM1,500. Jadi bila kita nak bercakap tentang adakah gaji kita cukup untuk menyara kehidupan kita, yang kalau kita nak mencapai satu standard way of living ni, adakah cukup atau tidak, kita lihat pada nombor ini. Saya rasa sebab median ni adalah 50%. So 50% ke bawah tu macam mana pula dengan nasib mereka. Jadi daripada angka tersebut, kerana jumlah wang tunai di dalam poket rakyat itu tidak seperti yang diinginkan dalam standard of living yang sepatutnya diterima, maka kalau saya lihat juga ianya memberikan pengaruh kepada inflasi. Kadar inflasi meningkat setiap bulan, daripada 44 pada Ogos kepada September 47%. Strategi kerajaan ketika ini, tahun ini RM77 bilion bagi subsidi. Adakah strategi itu juga perlu digunakan sahaja yang sama, meningkatkan lagi kadar subsidi diberikan kepada rakyat untuk tahun depan? Okey, saya rasa berkaitan dengan kos sara hidup ni, dia impact yang paling teruk sekali adalah di kalangan B40. Jadinya saya rasa subsidi yang diberikan kerajaan haruslah memfokuskan kepada golongan ini. Kerana saya sedar tentang sentimennya, ada yang kata nanti M40 kata kerajaan tak pandang pada kita pun, asyik-asyik B40 je yang dapat kan. Dan T20 pun macam tu juga. Apakah jenis bantuan yang boleh diberikan kepada T20, sebab kita ni sebuah keluarga kan. Jadinya kenapa semua fokus tu perlu dipandukan kepada B40 sahaja. Okey, bagi saya, pendapat saya adalah bantuan yang diperlukan oleh B40 lebih kepada emergency.
okey, untuk mereka meneruskan kehidupan. Dan bantuan yang sepatutnya diterima oleh M40 mungkin dalam bentuk yang berbeza, mungkin bukan bentuk yang samalah, dan T20 juga memerlukan bantuan dalam bentuk yang berbeza untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka, okey. Tapi yang B40 memang seharusnya menerima orang kata bantuan yang lebih macam mana saya nak cakap, yang lebih targeted, yang lebih emergency. Lebih bersasar. Dalam konteks yang sama juga, saya nak bertanya kepada Encik Didi. Encik Didi, disebut tadi subsidi itu perlu diberikan juga, dan secara automatiknya adalah kaedah bersasar lebih baik diberikan kepada rakyat. Cuma dalam masa sama saya menilai tentang bagaimana strategi yang seringkali dilakukan oleh kerajaan adalah melalui pemberian bantuan wang tunai secara one off. Dan setiap tahun pemberian itu adalah sentiasa meningkat, dan ia juga memberi sedikit bebanan kepada perbelanjaan negara kalau sentiasa diberikan dalam keadaan seperti ini. Jadi dalam konteks ini, untuk 2023 dengan keadaan ekonomi yang agak mencabar, strategi mana yang lebih sesuai? Subsidi secara bersasar ataupun pemberian wang tunai secara one off lebih baik diberikan kepada rakyat? Okey, pendapat saya lebih suka melihat secara menyeluruh. Bukan saja usaha di peringkat oleh pihak kerajaan, namun juga usaha oleh masyarakat atau rakyat itu sendiri. Kerana kita saling dependent to each other. Maksudnya kerajaan perlu kepada rakyat, rakyat juga perlu kepada kerajaan. Bagi sebuah kerajaan, of course, mereka kena buat yang terbaik untuk rakyat. Bagi saya, sama ada subsidi yang bersasar, targeted, ataupun bantuan kewangan one off, bagi saya semuanya adalah baik. Apa saja demi untuk kebaikan rakyat, bagi saya semua baik. Dan perkara itu perlu diteruskan. Manakala di pihak rakyat pula, tidaklah terlalu bergantung kepada apa yang nak diberikan oleh kerajaan. Kerana itu tanggungjawab kerajaan. Memang kerajaan kena buat. Kerajaan, sama ada rakyat minta ke rakyat tak minta, rakyat susah, rakyat tak susah, kerajaan itu tanggungjawab dia kena buat yang terbaik untuk rakyat. Tapi kalau bercakap tentang kos sara hidup, memang setiap perkara ni dia meningkat. Tapi kalau kita tengok dengan peluang pekerjaan yang ada di luar sana pun bukan sikit, banyak. Jadi apa yang rakyat kena buat juga adalah kita gandakan usaha kita. Kita tak boleh terlalu memilih pekerjaan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang bagus di luar sana, yang bagi gaji yang lebih besar. Sebagai contoh saya beritahu, saya pun terlibat dalam bidang construction. Dan semalam saya telah tanya satu kawan di Indonesia, di Jawa, berapa gaji seorang labor, seorang labor workers kat sana, ataupun kita panggil buruh lah. Dia kata sekitar RM90 juga. Maknanya tak murah juga. Maknanya sekarang orang rakyat di negara jiran memilih untuk tinggal di sana berbanding untuk datang ke sini. Kerana di sana pun mereka boleh dapat apa yang mereka nak. Berbanding sebelum ni RM70, RM50, sekarang RM90 boleh dapat. Sekarang gaji foreign workers di Malaysia, orang yang paling rendah pun dalam bidang buruh pun RM100 satu hari. Jadi kalaulah rakyat sedia untuk buat kerja yang macam tu, RM100, maknanya boleh dapat RM3,000. Dan banyak lagi gig, cakap tentang gig ekonomi, kerja-kerja yang boleh buat di rumah, kerja-kerja sendiri, seperti mana Grab, Food dan Food Panda dan sebagainya. Terlalu banyak peluang pekerjaan yang diwujudkan. Lebih-lebih lagi dengan kehadiran ataupun masa yang kita panggil sebagai Industri Revolution 4.0, di mana tercetusnya peluang-peluang pekerjaan yang baru dengan kehadiran teknologi yang baru ni. Jadi saya rasa itu menjawab kepada soalan dari Tuan. Baik, Dr. Diana, kita tahu bahawa bajet 2022 telah ditetapkan pada RM332 bilion dan ada beberapa penganalisis yang mengharapkan bajet untuk tahun ini kita tingkatkan menghampiri RM400 bilion. Secara logiknya, adakah kerajaan kita sebenarnya mampu untuk membuat satu bajet yang tinggi dalam keadaan ekonomi yang boleh kita katakan sedikit lembab ini, bagi membantu meringankan beban rakyat terutamanya? Okey. Ini saya tak pasti besok akan dibentangkan sebanyak berapa banyak, tapi bajet pada tahun 2022 adalah yang paling besar dalam sejarah. Dan saya faham kenapa, disebabkan oleh kita nak bangunkan semula ekonomi disebabkan pandemik. Semasa pandemik memang berlaku disruption yang kita perlu melakukan satu strategi untuk meningkatkan semula ekonomi, meningkatkan semula taraf sosial
masyarakatnya, minta maaf, kebanyakan orang yang telah hilang pekerjaan, dan sekarang kita dapat lihat pada tahun 2021 dan sehingga kini unemployment rate tu semakin kurang. Maknanya mereka ni kembali semula bekerja, ya. Tapi untuk kita teruskan lagi dengan bajet yang sangat besar, kalau macam Cik Dini cakap tadi sampai ke 400 bilion, saya rasa itu adalah dah berada di tahap over exceeding. Sedangkan saya rasa Fiskal pun agak tinggi sekarang ni. Fiskal. Saya rasa apa yang kita perlu adalah dengan bajet macam tahun 2022 sendiri, kita mempunyai satu bajet yang sangat besar. Kita mempunyai goal, kita mempunyai apa orang kata sasaran yang kita ingin capai. Okey, apa yang kita perlu lakukan adalah, kalau kita tengok pada polisi-polisi negara, kalau kita tengok pada sasaran-sasaran yang ada pada bajet 2022, semuanya baik. Macam kalau benda ni boleh solvekan, contoh unemployment problem, benda ni boleh solvekan masalah gaji kan. Tapi apa yang kita lebih perlukan lagi adalah implementation, impact analysis on the implementation. Kita nak tengok, sebab kita tak nak nanti kita gunakan contoh, kita gunakan 10 million untuk satu-satu benda. Adakah value yang kita telah capai, output dia tu bersama dengan 10 million yang telah kita invest itu? Kita itu yang benda yang kita nak sebenarnya. So it's not about the money yang kita spend, it's about how well are we using that money. Sebab juga berkaitan tentang good governance itu, dan kita nak sentuh juga perkara ini sekejap lagi. Tapi saya nak menilai pula bagaimana disebut tadi kita nak memulihkan ekonomi negara. Salah satu strategi adalah memangkinkan semula pemain industri, dan strategi perlu dimainkan dan membantu majikan-majikan ini untuk meningkatkan lagi keadaan industri di negara kita. Dan semuanya akan saya kupas lepas ni bersama dengan panel tetamu kita. Dan kita nak bertindak dahululah kerana kita nak melihat secara lebih mendalam selepas ini berkaitan tentang bajet 2023. Jangan ke mana-mana. Baik, kita masih lagi bercakap tentang bajet 2023. Saya nak terus kepada perbincangan kita dalam minit-minit percutian terakhir sebelum pembentangan hari esok. Encik Didi, selaku pemain industri, pastinya kita memerlukan lonjakan ekonomi daripada pemain industri sendiri. Antara masalah utama sekarang ini oleh majikan berkaitan tentang tenaga kerja. Disebabkan dasar sebelum ini PKP, dan masih sama juga tenaga kerja daripada tempatan juga menjadi antara kesukaran bagi mereka untuk mendapatkan pekerja, dan akhirnya menyebabkan produktiviti itu tidak sampai ke tahap yang terlalu maksima. Dalam konteks ini untuk bajet 2023, mungkin pandangan daripada Encik Didi sendiri, apakah keperluan yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan bagi wujudkan dasar-dasar suntikan khas kepada majikan supaya setidak-tidaknya tenaga kerja itu cukup untuk mereka melakukan operasi mereka di tempat kerja? Okey, saya rasa inilah waktunya, dan waktunya kerajaan perlu membelanjakan lebih banyak perbelanjaan ataupun memperuntukkan lebih banyak perbelanjaan untuk reskill dan upskill rakyat Malaysia. Terutamanya mereka, sama ada mereka yang keluar daripada universiti, technical dan non-technical universiti. Dan kerana kalau kita lihat dengan trend sekarang di mana kesukaran bagi pihak industri mendapatkan pekerja daripada luar, sebenarnya merupakan satu advantage untuk rakyat Malaysia. Tetapi terpulang kepada rakyat Malaysia bagaimana dia nak ambil peluang ni. Kalau kita tengok dengan trend sekarang ni, berita yang terbaru saya dapat, lebih kurang 70% pelajar-pelajar yang baru habis SPM tak minat nak sambung belajar. So apa kerajaan nak buat? Kerana mereka ni lah adalah future kita. Mereka ni masa depan kita. Mereka ni lah sebenarnya yang akan menempatkan, mengisi kekosongan yang berada dalam industri. Tapi apa strategi kerajaan dalam usaha menarik minat mereka supaya mereka sedia untuk meneruskan pelajaran, terutama dalam bidang-bidang kritikal yang akan mengisi tempat-tempat dalam industri. Dan alhamdulillah kerajaan telah pun menjalankan beberapa usaha yang begitu hebat, antaranya menyediakan peruntukan ataupun dana ataupun grant untuk tujuan reskill dan reskill dan juga upskilling. Dan sama ada banyaklah di bawah agensi kerajaan, sama ada di bawah MITI, di bawah MOSTI dan di bawah Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi usaha itu perlu diteruskan dan perlu juga ditambah baik
supaya supaya sebenarnya bukan rakyat kita ni dia tak minat nak kerja. Dia minat, tapi dia nak, to be honest lah, dia nak satu ganjaran yang besar. Kalau kita tengok ada je rakyat Malaysia yang kerja beratus ribu di Australia kerana mereka lebih suka kerja susah. Petik buah di Australia tu bukan senang, susah. Bagi orang yang pernah pengalaman petik tu susah. Tapi dia sanggup kerana dia punya gaji ataupun ganjaran mereka terima tu lebih. Begitu juga rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura beratus ribu setiap hari. Sebenarnya mereka nak kerja, bukan rakyat Malaysia tak nak kerja. Kerajaan juga kena tengok balik struktur gaji minimum. Bukan saja gaji minimum, tapi perlu juga bantu usahawan, bisnes. Kerana mereka dari segi kontrak-kontrak kerja perlu dibaiki, perlu diutus semula supaya apabila bisnesmen ataupun peniaga mendapat kontrak ataupun nilai daripada perniagaan mereka dengan nilai yang baik, maka sudah pasti mereka boleh bagi ataupun offer gaji yang lebih baik. Jadi kita tengok keseluruhan, tak boleh nak tengok gaji minimum dengan membebankan peniaga, tak boleh. Maknanya keseluruhan, bagaimana bantuan kepada peniaga juga perlu diberikan dan perlu dipercepatkan. Ada bantuan-bantuan itu melalui agensi tertentu, namun dari segi implementasinya sangat perlahan. Itu yang perlu dicepatkan. Okey, baiklah. Dan saya juga nak kongsikan kepada semua, semalam saya pergi pasar, uncle ni cakap dengan saya, kenapa hari ni orang tak ramai? Jiran saya pula cakap, saya nak cari kerja part time pun tak dapat, nak cat rumah pun tak dapat sebab orang ada duit tapi tak nak berbelanja. Itu antara rungutan rakyat Malaysia. Namun kita tahu juga bahawa rakyat Malaysia juga banyak merungut tentang isu pemilikan rumah, affordability, kemampuan mereka memiliki rumah itu. Mungkin ini antara isu yang boleh dibantu melalui bajet 2023 ni. Apa pandangan doktor? Okey, kalau kita tengok data daripada tahun 1990 sehingga ke 2019, peningkatan purata harga rumah meningkat 5.6 kali ganda. Sedangkan gaji, adakah gaji kita meningkat dengan kadar yang sama? Sudah tentu tidak. Gaji kita hanya meningkat 2.8 kali ganda sahaja. Jadi sebab itulah kalau macam kita tengok golongan yang generasi sebelum ini mampu memiliki rumah apabila mereka memulakan pekerjaan, and then mereka berumah tangga semua, mereka mampu untuk memiliki rumah. Tapi generasi zaman sekarang ni sangat kurang yang berkemampuan untuk memiliki rumah. Kalau kita tengok apakah harga rumah yang sepatutnya, orang kata yang boleh kita kata mampu milik ni lah, dia sepatutnya kalau kita guna median multiple, dia sepatutnya 3 kali ganda daripada annual income. So contoh kalau kita tengok kepada purata annual income rakyat Malaysia adalah 70,000. So kalau 70,000 kali dengan 3, dia bersama dengan 210. Ini adalah median. Median macam saya cakap tadi lah, nombor di tengah-tengah. So dia boleh jadi lebih daripada itu, dia boleh jadi kurang daripada itu, tapi secara puratanya adalah RM210,000. Tapi kalau kita cubalah nak cari, ada tak rumah yang harga RM210,000, especially di Kuala Lumpur mungkin ada lah, mungkin flat-flat lama. Yang rumah studio. Rumah studio. Itu pun memang kecil. Itu pun macam tak ada je studio. Tak dapat juga tu. Tak dapat. Kan? Jadinya kalau kita nak tengoklah, dekat sini saya ada buat perkiraan, saya sempat buat pagi tadi. Median income bagi T20 adalah 15,000. Jadi bagi T20 kalau kita guna yang median multiple ni, mereka rumah mampu milik bagi golongan T20 adalah RM550,000. Itu harga saya rasa kat mana-mana pun dekat harga standard sekarang ni. Itu pun dapat rumah kecil 3 bilik. Bukannya rumah landed. And then M40 gaji median dia adalah RM7,000, maknanya harga rumah yang mampu mereka milik adalah RM255,000. Dan B40 harga median income mereka adalah RM3,000. Affordable house bagi mereka adalah RM114,000. Saya rasa 114 ni pergilah mana-mana negeri di Malaysia pun sangat sukar untuk dicari. Sedangkan kita mempunyai ramai B40 yang tinggal di kawasan-kawasan bandar seperti di Kuala Lumpur. Jadi saya rasa masalah affordability ni sangat meruncing, kerana kita kena faham dengan gaji yang stagnan, gaji yang tidak meningkat, dengan unemployment, susah mendapatkan pekerjaan. Macam saya nak tambah macam Cik Didi cakap tadi, peluang pekerjaan tu sangat limited sebenarnya. Sebab kalau kita tengok pada manufacturing, kebanyakan pertumbuhan pekerjaan ni dia
paling banyak di industri-industri yang mempunyai income yang ataupun pendapatan yang rendah, ya, yang memberikan pendapatan yang rendah. Ini adalah industri yang paling banyak memberikan pekerjaan. Jadi dan dalam masa yang sama, gaji yang stagnan itu. Contoh kalau kita tengok pada manufacturing, dia punya productivity meningkat sebanyak dia punya productivity adalah 47%. Tapi gaji yang diberikan tidak meningkat. So ada data daripada Bank Negara Malaysia ni yang mengatakan bagi setiap USD 1000 USD yang diproduce oleh bidang manufacturing, hanya 350 USD saja digunakan untuk dibayar gaji pekerja. Jadi dekat sini kita dapat tengok dua masalah kat sini. Satu, unemployment. Saya nak tambah juga underemployment, yang di mana kita mempunyai graduate contohnya yang mempunyai kemahiran tertentu, tetapi mereka ni tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang mereka miliki. Jadinya mereka ni terpaksa underemployment. Yang ketiganya masalah itulah pertumbuhan gaji. Ini antara masalah-masalah yang mungkin boleh dilihat sebagai satu perkara penting dan dimuatkan dalam bajet 2023 untuk merangsang semula perkara-perkara tersebut. Satu keputusan cukup baik. Kita akan ada suatu perkara indah dapat dalam bajet nanti. Terima kasih kepada kedua tetamu kita, Dr. Diada Abdul Wahab dan juga Encik Teknologis Muhammad Didi Hendra Shah Nurha Rashid. Selepas ini kita nak melihat tentang satu tarikan istimewa, burung apa? Migrasi burung. Siapa suka tengok? Jom kita lihat. Terima kasih rakan tugas di Kuala Lumpur. Baru-baru ini saya berkesempatan pergi ke Taman Negara Johor Tanjung Piai bagi program Migratory Birds, di mana bagi meraihkan persinggahan burung-burung hijrah ini yang setahun sekali pada September dan hingga April tahun 8, dan ia sesuai dijadikan sektor pelancongan di negeri ini. Dan untuk makluman semua, migrasi burung-burung hijrah ini berlaku di mana burung-burung ini berhijrah dari negara asal mereka di Jepun, Korea, China, di mana untuk melalui perlindungan, di mana negara asal ini cuacanya sejuk dan mereka akan terbang sejauh 10,000 km dari negara asal untuk pergi ke negara-negara yang cuacanya panas untuk mencari perlindungan dan mencari sumber makanan. Dan Tanjung Piai, Taman Negara Tanjung Piai dan juga Taman Negara Johor Pulau Kokok telah menjadi pilihan persinggahan burung-burung hijrah ini. Dan untuk makluman semua, pengarah Tulisan Johor Suhaili Hashim ketika dia berkata, program seumpama ini wajar dipromosikan dan tidak menjadi masalah untuk dimasukkan ke dalam kalender pelancongan negeri Johor, kerana terdapat peminat tinggal burung, di mana mereka ini berminat terhadap pemerhatian burung dan sekaligus akan dapat menarik lebih banyak pelancong untuk singgah ke Taman Negara Johor Tanjung Piai. Namun apa yang menjadikan menurut Suhaili kedatangan burung hijrah ini ke Tanjung Piai, spesies semakin berkurangan. Jika direkodkan dahulu sekitar 70 spesies, namun sekarang hanya sekadar 17 spesies hingga 18 spesies sahaja, dan ini disebabkan oleh isu global dan juga isu sumber makanan. Jadi kebersihan, kelestarian hutan paya bakau itu penting untuk memberikan sumber makanan terhadap burung ini, untuk tarik mereka datang ke hutan paya bakau di Tanjung Piai ini. Jadi semua pihak harus bekerjasama dan mengambil maklumat penting tentang bersama-sama untuk menjaga kebersihan hutan paya bakau dan memastikan bukan saja untuk kehadiran burung-burung hijrah, malah untuk menjaga taman negara yang harus kita pelihara ini. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan pada kali ini di Johor. Kembali kepada rakan tugas di Kuala Lumpur. Kunjungi program jualan murah Keluarga Malaysia bermula 19 Ogos 2022 di lokasi-lokasi terpilih seluruh negara. Pelbagai barang keperluan asas dapur dan banyak lagi boleh didapati di jualan ini. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook rasmi Jualan Murah Keluarga Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini.
Kumpulan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Studio animasi tempatan Monster akan memperluaskan platform pengalaman digital baharu kepada peminat animasi keluarannya menerusi aplikasi permainan secara maya seperti The Sandbox, Roblox dan Minecraft. Baru-baru ini berlangsungnya persidangan Monster, MonsterCon 2022 bertempat di Connection Conference and Event Centre, CCEC Bangsa South, Kuala Lumpur. Ketua Pegawai Eksekutif Monster, Nizam Abdul Razak berkata, platform yang menelan belanja kira-kira 10 juta ringgit itu antara lain merangkumi permainan interaktif watak adiwira terbaharu keluaran studio berkenaan iaitu Mekamato Roblox yang akan menemui peminat bermula 15 Oktober ini. Menurut beliau, pelaburan yang besar dalam bentuk metaverse seperti pengalaman digital ini bukan sekadar untuk ditonton tetapi berupaya menarik minat kanak-kanak untuk sentiasa bermain bersama dengan watak-watak kegemaran mereka. Secara tidak langsung, kanak-kanak ini akan tertarik dengan jenama dan produk Monster. Terdahulu semasa mengumumkan perancangan 5 tahun Monster, Nizam berkata syarikat itu tidak hanya tertumpu kepada pembikinan animasi semata-mata, tetapi juga merentas antarabangsa dengan menghasilkan produk digital. Ketua Pegawai Operasi Monster, Ki Yong Ping pula berkata, selain mewujudkan ruang maya yang selamat untuk kanak-kanak, pengalaman digital itu juga direka lebih interaktif dan berunsurkan pendidikan. Animasi Monster seperti Bobo Boy, Mekamato, Papa Pipi dan Fly with Yaya sampai sekarang ibu bapa masih sokong. Jadi sama juga dengan pengalaman digital ini yang pastinya mengandungi pelbagai jenis permainan dan kuis. Monster yang merupakan pencipta kepada siri animasi popular mempunyai plan sehingga 2027 untuk watak adiwira itu termasuk watak baharu pada masa akan datang. Studio animasi itu ketika ini memasuki fasa ketiga iaitu Monster 3.0 yang memfokuskan kepada lebih banyak kolaborasi dengan pelbagai syarikat dan jenama untuk menembusi pasaran antarabangsa. Hebat industri Tahniah animasi anak-anak negara. muda. Hebat sangat kan. Pelan yang sudah dirancang cukup lama. Maksudnya bukan terhenti hari ini je. Tahun depan lagi sampai 2027. Betul. Ini satu mungkin boleh merubahlah satu industri animasi negara kita dan pastinya kita mungkin nak jadi kuasa besar lepas lagi kot di Asia Tenggara. Mungkin why not sebab dah masuk Netflix tau. Macam motor tu kan. Saya mula ingat ni mungkin kartun daripada Turki kot. Saya ingat nama dia macam Mod. Okay. Macam Mat kan. Macam Muhammad tapi macam Mat. Rupa-rupanya macam motor. Memang So, itu daripada anak tempatan dan Betul. saya sempat merubah hari itu. Mereka mengatakan masa lebih kurang hampir 90% tenaga kerja mereka daripada anak tempatan ni memang cukup hebat. Dan dalam masa sama juga bukan itu saja industri berkaitan tentang seni kreatif ini juga. Anak-anak muda yang hebat anak muda kan. ni hebat ni kita bersama dengan mereka kali ini berkaitan tentang teater Adoi Baba. Kita bersama dengan pengarah dan juga pelakon bagi teater ini yang akan berlangsung tidak lama lagi. Kita bersama dengan saudara Nurhan Fahmi Raiza dan juga saudari Fazira, betul? Fazira Malik yang merupakan memegang watak selaku Lala. Lala. Okey. Comel nama dia Lala. Okey, kita nak tahu juga Lala sebagai seorang watak kepada kekasih Baba. So apa yang cabaran yang paling utama dalam memegang watak Lala ni? Okey, cabaran saya memegang watak sebagai Lala, saya asalnya dari Johor Bahru. Okey. Dan untuk teater ni saya kena berdialek Melaka. Kena berdialek Melaka dan yang paling
saya rasa cabaran untuk saya kena membawa Dondang Sayang, elemen tradisional, seni tradisional Melaka ke dalam pementasan ini. Cara bercakap pertuturan biasa tu pun memang kena cakap cara dialek orang Melaka. Betul. Memang kasar ke dialek orang Melaka ni? Itu yang kita selalu bayangkan, Melaka kasar, tapi saya memegang watak sebagai seorang wanita kampung, kena lembutkan dia. Mencabar. Tercabar kan? Memang sangat tercabar dia. Dan pastinya ini satu perkara yang menarik, saya bersama dengan pengarahnya sendiri, pementasan berkaitan tentang Adoi Baba. Mungkin boleh ceritakan sedikit lah berkaitan tentang teater ni, sinopsis ni sendiri. Okey, terima kasih. Adoi Baba. Adoi Baba, bukan Baba. Sebab Melaka kan kita kata Baba Nyonya. Ejaan memang BABA. Okey, cerita ini saya inspirasikan, sebenarnya saya terjemahkan dan olahkan berdasarkan naskah askar Johnny Habibi daripada Indonesia. Saya pernah buat sebelum ni lah, tapi kali ini diberi kesempatan untuk mementaskan teater ini di Melaka. Cerita dia bertemakan masyarakat, keluarga, tapi isunya masih lagi relevan sehingga sekarang, isu hutang, cinta, kasih sayang yang saya angkat kali ini. Cinta tak berkesampaian tau. Kalau diikutkan cerita ni pasal hutang aja, anak perempuan mesti kahwin dengan pilihan keluarga, tetapi kali ini lain. Anak lelaki dipaksa untuk berkahwin kerana untuk menyelesaikan hutang. Anak lelaki pula kena paksa kahwin. Nak kata anak biasa nak je kalau lelaki. Ini satu menarik. Selain daripada sendiri yang memegang watak selaku Lala dalam konteks ini, siapa lagi barisan pelakon-pelakon yang akan bersama dalam proses ini? Okey, untuk barisan pelakon kita ada dalam 12 orang pelakon. Antaranya kita ada Syarul Mizat, Saiful Wazin, kita ada juga Syekh Rashid, dan kita ada pempengaruh sosial media Nizam Rahman, yang memang orang Melaka. Itu memang pure orang Melaka. Memang kecoh dah heboh lah nanti. So kita nak faham cerita ni. Adoi Baba ni apa sebenarnya maksud tajuk tu sendiri? Adoi itu saya rujuk pada nasib, luck. Baba tu saya ambil sebab identiti nama untuk watak lelaki lah Baba, panggilan-panggilan untuk kepada nama anak lelaki. That's why Adoi Baba. Kan Adoi sakit. Sebab kita biasa Adoi. Dia boleh beridentitikan luck, nasib, rezeki. Adoi itu saya mengangkat inspirasi daripada itulah sebenarnya. Baba tu nama watak lelaki untuk negeri Melaka. Okey, baru kita tahu. Sebab itulah kita sama orang sini ni hebat. Macam-macam dia punya karya ni kan. Tajuk pun dah menggambarkan sesuatu perkara yang cukup hebat. Dan teater ini akan dijalankan minggu depan, hari Sabtu, Jumaat dan Sabtu. Kita nak tahu juga penjualan tiket macam mana so far, macam mana kalau mereka di luar sana yang berminat nak beli tiket dan sebagainya, macam mana? Ada lagi ke tak ni? Okey. Fazira? Okey, untuk jualan tiket boleh dapatkan di Gas My Official, boleh buka kat FB page ataupun Instagram, boleh tengok poster kat situ, ada nombor yang boleh dapatkan. Dan kita akan adakan pementasan ini di JKKN Melaka, Panggung Sari, Kompleks JKKN Melaka. So dekat situ so far untuk penjualan tiket memberangsangkan. So kalau nak datang, cepat-cepat booking tiket. Jadi saya dah masa tadi penerbit baru tahu ni, sebenarnya tetamu kita ni rupanya bersyarah. Bersyarah kepada, dan salah seorangnya adalah kita punya audio man. Sempat kenal lagi tu. Ada garang, tak garang di sembang belakang kan. Ini berkaitan tentang pementasan teater ini disebut nanti bakal berlangsung selama 2 malam. Jangkaan yang akan diberikan kepada kami ni pengunjung, apa tawaran yang akan dihidangkan kepada kami nanti? Okey. Saya akan menyajikan sesuatu yang menarik. Kita akan bawa wow factor di atas pentas. Selain pada visual, kita akan bawa dari segi rasa dan baunya di atas pentas. Okey, maknanya berapa D dah ni? Dah berapa D ni? 3D, 4D, 5D? So maknanya masa penonton di bawah pun akan dapat rasa, bau dan sebagainya. Wow. Saya bagi cue sikit, kita akan nampak hijau di atas pentas. Apakah itu? Padi. Mungkin. Mungkin. Kita akan dapat hijau di atas pentas nanti. Saya ingatkan bau tadi adalah ni asam pedas masak atas tu. Mungkin akan ada. Kita tak nak cerita banyak. Kita nak
you all semua datang untuk menyaksikan pementasan teater Adoi Baba. Aduh, Baba. Apa setengah tajuk saya. Okey, kita nak faham juga dan saya difahamkan juga teater ini dibiayai oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK dan sebagainya. Mungkin nak cerita juga part pembiayaan dan ini segalanya. Okey, Persatuan Gerakan Anak Seni memang telah memohon geran di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia lah melalui projek geran sepadan sektor kebudayaan lah. Maknanya ini adalah peluang buat kami sebagai NGO untuk berkarya. Bukan kata kita nak buat sesuatu tak memerlukan dana, perlu. Tapi bila disokong, semangatnya terus luar biasa. Terima kasih. Baba. Aduh, Baba. Ya. Selain itu juga kita disokong oleh Kerajaan Negeri Melaka di bawah bahagian Khidmat Musaadah dan Pembangunan Belia Jabatan Ketua Menteri Melaka, Win Impact Network, Ruang Kita Studio. Selain itu juga kita ada rakan kerjasama strategik lah daripada JKKM Melaka sendiri, International College of Yayasan Melaka dan Giat Mara Simpang 4 Melaka. Mereka akan menjadi rakan strategik kami. Ini satu kolaborasi yang cukup besar sebenarnya saya kira, dan saya harapkan pementasan itu akan berjaya sepenuhnya, dan di baki-baki terakhir ini kedua-duanya mungkin nak sampaikan sedikit sepatah dua kata ni, nak ajak semua orang sama-sama sebentar tiket masa lagi ni lah kan. Wakil lagi beberapa hari ni, silakan. Okey, jangan lupa untuk hadir ke pementasan teater Adoi Baba di Panggung Sari, Kompleks JKKN Melaka pada 14 dan 15 Oktober ini. Mai lah kita ramai-ramai. Bukan Mai apa kita? Jom lah. Melaka, kita Melaka. Jom lah. Dia dah terconfuse, nampak tak? Itu salah satu cabarannya. Faham. Okey, Sir Nurhan. Okey, kepada seluruh peminat-peminat teater di seluruh Malaysia, jangan lupa untuk menyaksikan pementasan teater Adoi Baba pada 14 dan 15 Oktober di Panggung Sari, Kompleks JKKN Melaka jam 8.30 malam. Datang le. Dah sampai dah tu. Sampai dah datang dah. Okey. Kita semua RM25 saja. 15 untuk pelajar OKU, 25 untuk dewasa. Apalah salah RM25 saja diluangkan untuk satu pementasan teater yang tadi dah sebut janji tadi tu Ya. ada bau, Ada bau, rasa. Sampai ada hijau. Okey, nak tahu juga perancangan masa depan sekiranya macam pementasan ini berjaya dan mendapat orang kata sambutan ramai dan sebagainya. Ada tak lepas ni nak pergi Penang, kita adaptasi dengan Penang pula, kita nak pergi Kelantan, adaptasi dengan Kelantan pula, macam mana? Ini adalah strategi daripada kami lah NGO. Okey. Bukan setakat di Melaka lah, malah kita sebenarnya nak tour satu Malaysia. Okey. Setiap negeri berbeza dia punya budaya dan kesenian kan. Betul. Ini adalah kalau kata satu benda yang baru. Kalau kita nak sesuatu yang menarik, kita akan pergi ke setiap negeri membawa dan adaptasi satu benda yang baru. Melalui naskah yang saya adaptasi lah. Itu. InsyaAllah kita supaya perancangan itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tapi paling penting ni sambutan hari nanti hujung minggu ni nanti kena penuh. Betul, 15 dan 16 lagi untuk jelajah selepas ini. Dan terima kasih banyak-banyak. Ini satu perkongsian cukup menarik daripada saudara Nurhan Fahmi Raizan dan juga saudari Fazira Malik, datang beramai-ramai di hujung minggu kalau berada itu di 15-16 hari bulan nanti, 14 hari bulan nanti di Melaka. Penuhkan kawasan ruang teater tersebut. Janji mereka itu pasti. Cerita saja janji itu pasti. Okey, kita sudah pun pada hujung rancangan dan hari ini insya-Allah banyak perkembangan menarik kami akan terus membawakan menerusi portal bernama.com dan juga di Bernama TV dan juga Bernama Radio. Betul, pastikan anda setia bersama kami bukan saja hari ini dan hari-hari yang mendatang. Saya Helena Pahlavi. Saya Ashar, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat tinggal. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.